Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Kita masuk kepada kalimah yang ketiga yang mansub, iaitu zarfuz zaman. Apa yang dimaksudkan dengan zarfuz zaman? Kata penulis, jenis kalimah ketiga yang berada pada kedudukan nasbun adalah zarfuz zaman. Ia merupakan ismun yang menyatakan tentang waktu yang berkaitan dengan berita yang disampaikan di dalam sesuatu ayat. Yang dimaksudkan dengan zarfuz zaman itu ialah kalimah yang menyatakan waktu sesuatu perkara. Contohnya perbuatan itu dilakukan bila? Dilakukan pada waktu sekian dan sekian. Itu dipanggil dengan zarfuz zaman. Contohnya apa? Contohnya sumtu yaumal khamis. Saya berpuasa pada hari Khamis. Sekarang ni nak ceritakan tentang apa? Si fulan ni berpuasa. Waktu bila si fulan ni berpuasa? Iaitu pada hari Khamis. Yaum di sini dia mansub. Kenapa dia menjadi mansub? Kerana apa? Kerana dia menjadi zarfu az-zaman. Di dalam bahasa Arab, zarfu zaman itu ia mansub. Contoh yang lain, kita katakan sebagai contohnya, saya pergi ke rumah Muhammad pagi semalam. Kita kata zahabtu ila baiti Muhammad sabaha amsi. Saya pergi ke rumah Muhammad pagi semalam. Sabah, kenapa dia menjadi mansub? Dia menjadi mansub sebab kerana dia adalah zarfuz zaman. Ia memberitahu waktu perkara tersebut dibuat ataupun dilakukan. Itu dipanggil dengan zarfu az-zaman. Nanti kita akan jumpa zarful makan. Zarful makan pula menunjukkan tempat. Kalau menunjukkan masa sesuatu perbuatan itu dilakukan, yang dipanggil dengan zarfu az-zaman. Kalimah yauma mansub kerana menjadi zarfu zaman. Ia menunjukkan waktu berlakunya perbuatan, iaitu berpuasa. Tidak semua kalimah yang menunjukkan waktu boleh dijadikan mansub. Artinya boleh dijadikan mansub sebagai zarfuz zaman. Ya. Jadi kita kena perhati betul-betul. Tidak semua kalimah yang menunjukkan waktu dia boleh menjadi mansub sebagai zarf. Ahli nahwu telah menetapkan bahawa kalimah yang dijadikan mansub sebagai zarfun hendaklah membawa makna fi. Artinya pada. Macam contohnya di atas tu, pada hari Khamis. Macam contoh yang saya buat tadi, pada sebelah pagi. Kalau dia membawa makna pada, iaitu waktu perbuatan itu dikerjakan, maka baru dia boleh menjadi mansub sebagai zarfuz zaman. Apabila anda memerhatikan contoh di atas, jumlah tersebut membawa makna saya berpuasa pada hari Khamis. Ya. Sekiranya ia tidak membawa makna fi, maka hendaklah kalimah itu tersebut di-i'rabkan mengikut keadaannya di dalam ayat. Kalau tak membawa makna fi, maka kita tengoklah apa kedudukan dia di dalam ayat tersebut, maka begitulah kita nyatakan i'rab tentangnya. Contohnya apa? Akhafu yawman yuhsyarun nas ila rabbihim. Saya takutkan
kepada hari yang mana manusia dihimpunkan untuk bertemu dengan Rabb mereka. Di sini yaum di sini mansub juga, tapi dia tidak membawa makna fi. Di sini bukan membawa maksud saya takutkan pada hari. Sini membawa maksud saya takutkan kepada hari tersebut. Yauman di sini adalah apa? Adalah maf'ulun bih. Sebab fa'ilun khafa ya khafu ni dia memerlukan kepada maf'ulun bih. Yauman di sini menjadi maf'ulun bih. Dia bukan menunjukkan bahawa yang bercakap itu takut pada hari tersebut. Ia menunjukkan bahawa yang bercakap itu takutkan kepada hari tersebut. Faham maksud dia? Jadi dia takutkan kepada hari itu, bukan dia takut pada hari itu. Ya. Jadi di sini walaupun yauman di sini juga mansub, maka dia tidak menjadi zarfuz zaman. Mansubnya dia di sini menjadi apa? Maf'ulun bih. Sebab fa'ilun khafa ya khafu ni dia memerlukan pada maf'ul, maka yauman yang menjadi maf'ul baginya. Kalimah yauman di sini mansub kerana menjadi maf'ulun bih. Ia membawa makna mutakallim, takutkan kepada hari perhimpunan manusia di mahsyar. Bukan menyatakan bahawa dia menjadi takut pada hari tersebut kerana perhimpunan tersebut belum berlaku. Satu lagi contoh senang, macam saya kata, hadza yaumul khamis. Ini hari apa dia? Hari Khamis. Yaumul di sini kenapa dia tak mansub? Dia sini adalah khabar bagi hadza. Jadi dia marfu'. Di sini bukan bawa makna fi di sini. Betul? Hadza yaumul khamis, apa makna dia? Ini hari Kamis. Bukan maksud dia ini pada hari Kamis. Ini hari Khamis. Jadi yaum yang di dalam ayat ini dia tidak membawa makna pada. Jadi dia tidak mansub sebagai zarfu az-zaman. Itu yang dimaksudkan oleh ulama nahwu. Kalau kalimah itu hendak menjadi zarfu zaman, mestilah dia membawa makna pada. Artinya perbuatan yang dinyatakan itu berlaku pada waktu yang disebutkan pada kalimah tersebut. Ya, itu maksudnya. Zarfuz zaman bukanlah yaum saja, ini sebagai contoh sahaja ya. Banyak lagi kalimah-kalimah yang lain yang menunjukkan sebagai zarf zaman, macam saya sebutkan tadi sabah ataupun masa. Ya. Sekarang ini yang pentingnya kita faham dahulu apa maksud zarfu az-zaman. Daripada keterangan di atas anda memahami bahawa zarfuz zaman adalah pertamanya ia adalah ismun. Fi'lun tak menunjukkan, fi'lun bukan zarf. Walaupun macam fi'lun dia ada berkait dengan masa juga. Masa sekarang, masa akan datang, masa apa? Masa yang telah lalu. Dia tak menjadi zarf. Ya. Yang menjadi zarf itu adalah ismun. Yang keduanya, bila dia menjadi zarf, maka dia adalah mansub. Yang ketiganya, zarf itu menyatakan tentang waktu yang berkaitan dengan berita yang disampaikan, iaitu perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut berlaku. Ya. Zarfuz zaman terbahagi kepada dua bahagian, iaitu zarfuz zaman al-mukhtas. Zarfuz zaman al-mukhtas. Kemudian yang keduanya zarfuz zaman al-mubham. Apa dia zarfuz zaman mukhtas? Apa zarfuz zaman mubham? Dia kata zarfuz zaman mukhtas itu adalah ia merujuk kepada waktu yang khusus.
atau dengan lain perkataan ada permulaan dan penghujungnya. Itu dipanggil apa? Zarfuz zaman mukhtas. Contohnya pagi ada permulaan dan ada penghujungnya. Petang pun begitu, malam pun begitu. Bila waktu itu ada permulaan dan penghujungnya, dia dipanggil dengan apa? Zarfuz zaman al-mukhtas. Contohnya kalimah lailah, sabah dan masa. Kalimah-kalimah ini mengandungi makna jangka waktu yang tertentu. Malam merujuk pada waktu yang bermula dari terbenam matahari sehingga terbit fajar. Pagi pula merujuk pada waktu selepas tengah malam sehingga tengah hari. Masa pula merujuk kepada waktu yang selepas tergelincir matahari sehingga tengah malam. Ya. Jadi dia ada permulaan dan ada penghujungnya. Itu dipanggil dengan zarfuz zaman al-mukhtas. Apabila kalimah-kalimah di atas ada yang seumpamanya dan yang seumpamanya mengandungi makna fi, maka ia mansub kerana menjadi zarfuz zaman. Jadi kesemua zarfuz zaman mukhtas ni dia boleh menjadi mansub yang membawa makna zarfuz zaman yang dikehendaki di dalam ilmu nahwu. Ini sebahagian sahaja. Bila antum masuk kepada kitab Arab nanti, dia akan ceritakan satu persatu apa dia kalimah yang menjadi zarfuz zaman mukhtas dan apa dia kalimah yang merupakan zarfuz zaman al-mubham. Sekarang ni kita nak faham dahulu apa dia zarfuz zaman dan kedudukan dia di dalam i'rab. Artinya bila kita jumpa dalam perkataan, kita kena jadikan dia mansub, jadikan dia berbaris atas. Contohnya apa? Contohnya kita kata saya tidak dapat tidur pada malam semalam. Saya tidak tidur malam semalam. Lam anam al-barihata. Saya tidak tidur malam semalam. Al-barihata, kenapa dia mansub? Dia mansub kerana apa? Menjadi zarfuz zaman, untuk menunjukkan bahawa perbuatan itu berlaku pada malam semalam. Ya. Jadi dia mansub sebagai zarfuz zaman. Contoh yang lain di sini, intalaqtu ilal asimati lailatal arbi'a. Saya telah bertolak ke ibu kota pada malam Rabu. Di sini mana zarfuz zamannya? Zarfuz zamannya adalah lailah. Lailah kita baca lailata. Jangan ragu-ragu lagi. Jadi antum kalau baca kitab Arab sekarang, kebanyakannya dia bukan berbaris. Tak ada baris. Jadi macam mana kita nak baca kalau kita tak tahu ilmu-ilmu nahwu ni? Nak baca lailatu ke lailati ke lailata ke? Jadi bila kita tahu bahawa kalimah lailah ini ianya merupakan zaraf yang membawa makna fi, maka kita jadikan dia mansub. Asal dia seperti yang dinyatakan oleh ulama, kita boleh buat apa? Kita boleh letakkan fi di situ. Nak tahu itu zarfuz zaman, maka kita boleh letakkan fi padanya. Contohnya di sini, intalaqtu ilal asimah fi lailatil arbi'a. Boleh tak? Boleh letakkan fi. Saya bertolak ke Asimah, ibu kota, pada malam Rabu. Kalau haza yaumu al-khamis, boleh letak fi tak boleh? Haza yaumul khamis, boleh letak fi? Tak boleh. Tak jadi maknanya. Kita nak kata ini hari Khamis, kita letak fi, jadi tak? Haza fi yaumil khamis, tak jadi.
Jadi bila tak boleh menunjukkan makna fi, maka dia bukan zarfuz zaman yang mansub yang kita kehendaki dalam ilmu nahwu ni. Ya. Kemudian kata dia lagi, kalimah lailah mansub kerana menjadi zarfuz zaman. Ia membawa makna mutakallim melakukan perbuatan tersebut pada waktu malam, iaitu malam Rabu. Bila dia bertolak, perbuatan ni dilakukan pada malam Rabu. Yang keduanya zarfuz zaman al-mubham. Apa dia? Zarfuz zaman lah. Al-mubham artinya yang samar atau tidak jelas. Artinya maksudnya di sini ia tidak merujuk kepada waktu yang khusus. Tak merujuk pada waktu yang khusus, ada permulaan, ada penghujungnya. Ya. Di antara kalimah yang digolongkan sebagai zarfuz zaman mubham ialah hina. Artinya ketika atau lahzah. Artinya sebentar. Contohnya apa? Kharajtu minal baiti hina tatlu'ush syamsu. Saya keluar dari rumah ketika matahari terbit. Jadi ketika ni dia tak ada waktu yang khusus. Ketika boleh kita guna ketika ni untuk sebelah pagi macam ketika matahari terbit, ataupun kita boleh guna belah petang, boleh guna belah malam. Yang pentingnya dia menunjukkan waktu tapi tak ada waktu yang khusus. Contoh kita buat pada waktu yang lain, bukan waktu terbit matahari. Kita kata apa? Dakhaltu al-maktabata hina yarji'un nas ila buyutihim. Saya masuk ke perpustakaan ketika manusia pulang ke rumah mereka. Ketika di sini dia tak ada waktu yang khusus. Mungkin orang pulang ke rumah waktu petang, pukul 6, pukul 7, waktu itulah dia masuk ke maktabah ini tadi. Jadi kalimah hin dia tak ada waktu yang khusus. Boleh diguna waktu petang, boleh diguna waktu malam, boleh guna waktu pagi. Jadi itu dipanggil dengan apa? Zarfuz zaman mubham. Begitu juga dengan sebentar. Sakatal mudarrisu lahzatan. Guru diam sebentar. Sebentar, seketika boleh. Jadi sebentar tak ada batasan waktu. Seminit ke, 10 minit ke, sejam ke, tak ada batasan waktu. Itu dipanggil dengan zarfuz zaman al-mubham. Kalimah hin dan lahzah mansub kerana menjadi zarfuz zaman. Ulang kaji. Jenis kalimah ketiga yang berada di tempat nasbun adalah zarfuz zaman, iaitu ismu yang menyatakan tentang waktu berkaitan dengan berita yang disampaikan di dalam sesuatu ayat. Kalau dalam istilah yang lain, kalau kita belajar menahu, dia panggil apa? Maf'ulun fi. Zarfuz zaman ini dipanggil maf'ulun fi. Nanti bila antum buka kitab Arab, mereka ada istilah yang lain. Selain dipanggil dengan zarfu az-zaman, dia juga dipanggil dengan maf'ulun fi. Ya. Jadi sekarang ni yang pentingnya kita ingat apa makna zarfuz zaman. Iaitu ia menunjukkan tentang waktu berkaitan dengan berita yang disampaikan dalam satu ayat. Artinya perbuatan itulah. Ya. Yang kedua, kalimah yang mansub sebagai zarfuz zaman hendaklah membawa makna fi. Ini penting. Tidak semua kalimah yang membawa makna zaraf dia boleh mansub. Ya. Seperti yang kita dah nyatakan tadi. Yang ketiganya, zarfuz zaman terbahagi kepada dua, iaitu mubham dan mukhtas.
Ya. Kemudian fasa yang keempat, kalimah yang keempat yang mana dia juga mansub dalam bahasa Arab adalah zarful makan. Yang keempat apa dia? Zarful makan. Apa pula makna zarful makan? Jenis kalimah yang keempat yang berada pada kedudukan nasbun adalah zarful makan. Anda telah mengetahui bahawa zarful zaman merupakan ismu yang menyatakan tentang waktu yang berkaitan dengan berita yang disampaikan dalam ayat. Zarful zaman berkaitan dengan waktu. Adapun zarful makan, ia merupakan ismu yang menyatakan tentang tempat yang berkaitan dengan berita yang disampaikan di dalam ayat. Zarful makan berkaitan dengan tempat pula. Di mana tempat itu terjadi sebagai contohnya. Jadi didatangkan kalimah zaraf, ya, ataupun apa yang diberitakan itu ianya menunjukkan kepada tempat, maka ianya adalah apa? Adalah zaraf. Contohnya apa? Baiti amamal masjidi. Rumah saya di hadapan masjid. Sekarang ni amama, kenapa mansub? Amama mansub kerana menjadi zarfu al-makan. Rumah saya di hadapan masjid. Ya. Jadi dia mansub, jadi amama. Kalimah yang menunjukkan tempat. Amama di hadapan, khalfa di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Jadi kalau kalimah ni semuanya mansub menjadi apa? Menjadi zaraf. Ya. Kalimah amam mansub kerana menjadi zarfu makan. Ia menunjukkan kedudukan rumah mutakallim. Ya. Seperti zarfu zaman, zarfu makan juga terbahagi kepada dua, iaitu mukhtas dan mubham. Zarfu zaman mukhtas merujuk kepada tempat yang mempunyai keluasan yang tertentu. Kalau zarfu zaman mukhtas, dia ada keluasan, ada batasan luas mana. Macam rumah. Rumah ada batasan keluasan kan. Yang luar daripada dinding rumah itu bukan rumah dah. Contohnya lagi macam apa? Masjid. Masjid ada batasan juga. Jadi di situ yang ada batasan keluasannya, maka itu dipanggil dengan zarfuz zaman mukhtas. Ya. Kata dia, zarfuz zaman mukhtas merujuk kepada tempat yang mempunyai keluasan yang tertentu. Adapun zarfuz zaman mubham, ia merujuk kepada tempat yang tidak mempunyai keluasan yang tertentu. Contoh macam apa? Belakang. Belakang ada batasan keluasan tak? Belakang. Sini belakang, ujung sana belakang. Dekat apa jalan apa kereta api itu pun belakang juga kan. Dia tak ada batasan yang tertentu. Begitu juga sini depan. Ruang apa halaman masjid tu depan. Kemudian rekreasi Sungai Jernih itu pun depan juga kan, kalau kita menghadap ke sana. Jadi tak ada batasan keluasan. Berbeza dengan zarfuz zaman mukhtas. Jadi zarfuz zaman mubham tak ada batasan. Contohnya dia kata, contoh bagi yang mukhtas adalah masjid. Masjid ada keluasan. Begitu juga al-hadiqah, taman. Taman pun ada keluasan dia juga. Bukan satu dunia ni taman. Dia ada kawasan yang tertentu. Al-bustan, kebun dan sebagainya. Contoh bagi yang mubham adalah tahta. Di bawah kita tak ada batasan. Ini sekarang ni kerusi di bawah saya. Kemudian bawah kerusi ni ada lagi apa? Lantai, bawah lantai ada apa lagi? Tanah. Bawah tanah tu tak tahu apa lagi ada di bawah kan.
Jadi dia tak ada batasan. Ya. Jadi dia kata contoh zarful zaman makan yang mubham adalah tahta, bawah, fauqa, atas, wara'a, belakang dan seumpamanya. Perlu dipahami bahawa di dalam kaedah nahwu, zarful makan yang mansub hanyalah yang mubham sahaja. Ya. Yang boleh menjadi zarful makan adalah yang mubham sahaja. Yang merupakan zarful makan mukhtas, dia tidak boleh menjadi zarful makan yang dikategorikan sebagai sebahagian daripada al-mansubat, kalimah-kalimah yang mansub dalam ilmu nahwu. Apabila zarfu yang mubham ini didatangkan di dalam ayat ia mengandungi makna fi, artinya di. Jadi begitu juga dengan zarfu makan yang menjadi apa? Yang menjadi mansub ni tadi, ia juga mengandungi makna fi seperti zarfu zaman. Contohnya apa? Contohnya jalastu tahta syajarah. Saya duduk, kalau tahta bawah. Jadi dia apa, membawa makna apa, kita terjemah di bawah. Di bawah pokok. At-ta'iru fawqal ghusni. Burung tersebut di atas pokok. Ya. Yang membawa makna fi, iaitu dalam bahasa kita di lah. Dalam bahasa kita di. Ya, sama ada di atas, di bawah. Kalimah tahta dan fawqa mansub kerana menjadi zarful makan. Daripada keterangan di atas, anda dapat memahami bahawa zarful makan adalah ismun. Dia adalah ismun. Kemudian dia mansub. Kemudian ketiganya dia menyatakan tentang tempat yang berkaitan dengan berita yang disampaikan. Nak beritahu, contohnya rumah. Rumah tu di mana? Tempat dia di mana? Di hadapan masjid. Contohnya al-baitu amamal masjid. Nak kata kebun pula, al-bustanu khalfal bait. Contohnya kebun tersebut di belakang rumah. Jadi ianya berkaitan dengan apa yang kita nak ceritakan. Tempat dia tu di mana. Ya. Yang keempatnya, zarful makan terbahagi kepada dua, mukhtas dan mubham. Dan yang kelima, zarful makan yang mansub adalah zarful makan yang mubham sahaja. Yang mukhtas tu kita gunakan bergantung pada ayat lah. Kalau dia menjadi mubtada, dia marfu'. Kalau dia dimasuki oleh huruf jar, dia majrur. Kalau dia menjadi maf'ulun bih, dia mansub. Contohnya macam apa? Contohnya kita kata al-baitu kabirun. Al-baitu di sini dia marfu' kerana apa? Kerana dia menjadi mubtada. Al-baitu zaraf juga, tapi dia zaraf makan yang mukhtas. Contoh dia mansub pula, contohnya ra'aitul baita. Saya melihat rumah tersebut. Ya, al-baita sini mansub kerana apa? Mansub kerana menjadi maf'ulun bih. Begitulah seterusnya. Jadi itu beza zarful zaman mukhtas dengan zarful makan mukhtas dengan zarful makan yang mubham. Yang mubham saja yang mansub, yang tergolong di dalam al-mansubat. Ya. Kemudian kata dia, zarful makan yang masuk membawa makna di. Dia membawa makna apa? Di. Ya. Jadi zarful makan ni dia memang ada membawa makna di. Dia ada lain sikit dengan zarful zaman tadi. Kan?
Zarful zaman ada yang boleh bawa makna fi dan ada yang tidak bawa makna fi. Ya. Jadi di sini kalau zarfu makan yang mubham ni memang dia bawa makna fi. Ya. Jadi itu yang berkaitan dengan zarfu makan. Kemudian pada minggu yang akan datang insya-Allah. Ini baru berapa minit ni kita baca? Berapa minit dah? Ya? Ya? Setengah jam. Kalau setengah jam kita ambil sikit lagi, satu lagi. Biar cepat sikit habis ya. Sebab yang ni pendek je. Yang kelimanya adalah al-hal. Ya? Kalimah yang kelima yang masuk adalah hal. Apa makna hal? Jenis kalimah yang kelima yang masuk adalah hal. Maknanya dari segi bahasa adalah keadaan. Apa maksud dia? Menyatakan tentang keadaan sesuatu. Ya. Dalam ilmu nahwu dipanggil dengan apa dia? Hal. Contohnya kita apa? Ji'tu ilal masjidi masyian, contohnya. Saya datang ke masjid dalam keadaan berjalan kaki. Jadi masyian di sini mansub kerana apa? Mansub kerana menjadi hal, nak beritahu keadaan dia datang ni tadi. Sesuatu yang menyatakan tentang keadaan dipanggil dengan apa? Hal. Dan dia ini juga adalah sebahagian pada kalimah yang mansub. Kata dia, makna ini mempunyai kaitan dengan istilah yang digunakan oleh ahli nahwu kerana hal merupakan ismu yang didatangkan untuk menerangkan tentang keadaan sesuatu. Hal tu bahasa, dari segi bahasa pun membawa makna keadaan. Kan? Dalam istilah ilmu nahwu, ia juga lebih kurang maksudnya, iaitu untuk menyatakan tentang keadaan sesuatu. Pengertian hal sebagaimana yang disebutkan oleh ahli nahwu adalah ismun mansub yang didatangkan selepas ayat yang lengkap untuk menerangkan tentang keadaan sesuatu perkara. Jadi mesti yang nak menjadi hal tu dia datang selepas ayat yang lengkap. Apa maksud ayat yang lengkap? Ayat ni sama ada jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Kalau dia jumlah fi'liyah, ayat yang lengkap tu dah ada fi'lun dan juga fa'ilnya. Kalau dia perlukan maf'ulun bih, ada maf'ulun bihnya. Itu ayat yang lengkap bagi jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah pula ayat yang lengkap tu apa dia? Dah ada mubtada dan khabar. Di sini dia nak beritahu hal ini hanya boleh kita datangkan di dalam ayat setelah ayat yang sebelumnya lengkap. Mubtada dah ada khabar, kemudian fi'lun dah ada fa'il ataupun maf'ulun bihnya. Baru kita datangkan hal ni tadi. Itu maksud dia. Dia kata apa dia? Ismu mansub yang didatangkan selepas ayat yang lengkap untuk menerangkan tentang keadaan sesuatu perkara. Ayat yang lengkap artinya yang telah sempurna juzuk-juzuknya. Kalau ayat tersebut merupakan jumlah ismiyah, maka ia telah mempunyai mubtada dan khabarnya. Kalau ia merupakan jumlah fa'liyah, maka ia telah mempunyai fi'lun dan fa'ilnya. Contohnya apa? Zahabtu ilal madrasati masyian. Sekarang ni ayatnya ayat apa? Jumlah fi'liyah. Dah lengkap ataupun belum? Zahabtu ilal madrasah, lengkaplah. Saya telah pergi ke sekolah, lengkaplah ayatnya. Ya. Didatangkan kalimah masyian untuk menyatakan tentang hal keadaan dia ini pergi. Ya. Jadi bila dia menjadi hal, maka dia mansub. Kita kata masyian. Kita tak kata masyun. Ataupun masyin, kena masyian. Kalau nak beritahu itu adalah hal bagi
perkara yang sebelum daripadanya, jadikan dia mansub. Kalimah masyian mansub kerana menjadi hal. Alamat nasbunnya adalah fathah. Kemudian disyaratkan bagi kalimah yang menjadi sahibul hal, dia ada syarat-syarat juga untuk kita buat jumlah yang ada padanya hal, ya. Syarat bagi kalimah yang menjadi sahibul hal. Apa dia sahibul hal? Tuan punya hal, artinya yang diceritakan tentang dia, hal keadaan tertentu, itu dipanggil sahibul hal, ya. Bagi tuan punya hal ini, artinya perkara yang dinyatakan keadaannya, syarat dia apa dia? Hendaklah dia kalimah yang ma'rifah. Dah belajar dah nakirah ma'rifah itu kan? Sebelum ni ada cerita dah. Ada cerita dah kan? Apa dia kalimah yang ma'rifah? Contoh kalimah yang ma'rifah macam nama khas ataupun kalimah yang ada alif lam, kan? Itu adalah ma'rifah. Syarat tuan punya hal ini, dia mestilah kalimah yang ma'rifah. Kalau nakirah maka tidak didatangkan hal bagi kalimah yang nakirah, ya. Jadi sekarang ni mestilah ianya ma'rifah. Macam contoh di atas tu, mana tuan punya hal? Tu, zahab tu, kan? Jadi sekarang ni dia adalah apa? Ma'rifah, kerana domir adalah ma'rifah, ganti nama adalah ma'rifah. Kalimah yang menjadi hal pula mestilah nakirah. Kita nak datangkan suatu kalimah itu sebagai hal, hendaklah dia kalimah yang nakirah. Tak boleh kata zahabtu ilal madrasati al-masyiyah, tak boleh. Kena datangkan dalam bentuk nakirah, ya. Kemudian kata dia, ma'rifah artinya merujuk kepada yang tertentu seperti nama khas dan domir ganti nama. Manakala nakirah pula adalah kalimah yang bawa makna umum. Contoh bagi yang ma'rifah ialah ana, saya, Muhammad, kata nama khas. Dan kalimah yang punya alif lam seperti ar-rajulu, lelaki tersebut. Contoh bagi kalimah yang nakirah adalah rajulun, lelaki, baitun, rumah, dan seumpamanya daripada kalimah yang tidak dimasuki alif lam. Daripada pengertian di atas anda dapat memahami bahawa ciri-ciri hal adalah ianya adalah ismun. Yang menjadi hal itu ismun, kemudian ianya mansub, kemudian didatangkan selepas ayat yang lengkap, didatangkan untuk menerangkan ataupun menjelaskan tentang keadaan sesuatu perkara. Kemudian ianya adalah kalimah yang nakirah, tuan punya hal, sahibul hal adalah kalimah yang ma'rifah. Jadi bagi yang baru belajar, dia cuma apa? Ingat fakta-fakta ni, poin-poin yang penting ni dahulu. Bila dia buka kitab yang lebih besar lagi dan banyak dia baca contoh-contoh, maka dia akan nampak bagaimana yang dikatakan dengan hal, ataupun bagaimana kita nak buat ayat yang boleh dijadikan sebagai hal. Tengok pada syarat-syarat tadilah. Contohnya nak kata apa? Si Zaid makan dalam keadaan berdiri. Zaid makan, apa dia? Akala Zaidun. Zaid ataupun kita guna fi'il mudhari', ya'kulu Zaidun. Ya'kulu Zaidun jumlah fi'liyah. Lengkap ataupun tak lengkap? Lengkap lah. Dia ada fi'il, ada fa'il, ya. Sekarang ni kita nak beritahu hal keadaan dia makan. Kalau nak tambah maf'ul bih, kita kata ya'kulu Zaidun at-tufaha. Nak beritahu keadaan dia makan. Macam mana? Kita tengok dia makan dalam keadaan berdiri. Jadi kita nak beritahu, kita cerita kepada orang, kita kata ya'kulu Zaidun at-tufaha
qa'iman, dalam keadaan berdiri. Faham? Jadi itu hal. Hal menceritakan hal keadaan sesuatu perkara dan dia datang selepas ayat yang lengkap. Itu cara kita nak buat ayat menggunakan hal ni tadi. Dan hal dia mansub. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita masuk kepada mansubat yang seterusnya, iaitu yang keenam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.